Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Hai, apa khabar anda semua? Kembali berjumpa dalam pembelajaran online kita pada kali ini. Kita akan teruskan pembelajaran kita dengan melihat topik yang berikutnya, iaitu pencemaran udara. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan pencemaran udara? So, pencemaran udara ini adalah satu keadaan yang mana terdapatnya bahan pencemar dalam udara di sekeliling kita. Dan bahan pencemar ini akan menjejaskan, menurunkan kualiti udara. So, bila kualiti udara di sekitar kita menurun, dia boleh menyebabkan kemudaratan dan menyebabkan perasaan tidak selesa kepada organisma, kepada manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya, sekaligus akan menyebabkan kerosakan. Okey, kita ingin lihat apakah dia punca-punca pencemaran udara. So, nak tahu punca pencemaran, kita kena tengok bahan-bahan yang mencemarkan udara dan juga punca dari mana datangnya bahan ini. Pertama, ialah asap, jerebu dan jelaga yang berpunca daripada pembakaran hutan, pembakaran sampah sarap dan sebagainya. Jelaga ni asap yang warna hitam tau, yang memang boleh mengotorkan lah. Okey, yang kedua ialah gas-gas beresid. Gas-gas beresid ini biasanya datangnya daripada pembakaran bahan api fosil. Yang ketiga ialah karbon monoksida. Karbon monoksida ni boleh berasal daripada asap exhaust kenderaan. Yang seterusnya ialah pesticide dan baja kimia daripada semburan racun serangga, daripada aktiviti pertanian dan sebagainya. Dan kemudian bahan pencemaran berikutnya ialah habuk dan juga debu yang datangnya daripada tapak pembinaan, kuari. Kuari ni tempat yang diletupkan batu-batu untuk buat simen dan sebagainya. Seterusnya, sisa radioaktif. Sisa radioaktif ni boleh berasal daripada loji kuasa nuklear. Nasib baik kat Malaysia tak ada loji kuasa nuklear, tapi ada setengah negara memang berlaku pencemaran disebabkan oleh sisa radioaktif ni. Dan yang ketujuh, CFC ataupun chlorofluorokarbon yang berpunca daripada semburan aerosol, penggunaan peti sejuk, ada setengah pendingin hawa dan sebagainya. Okey, tadi kita dah lihat apakah dia bahan pencemar. So, kita dah tahu pencemaran ini boleh mendatangkan kemudaratan dan kesan-kesan buruk. So, apakah kesan-kesan pencemaran kepada alam sekitar kita? Kita boleh bagikan kepada 4. Yang pertama, kesan kepada kesihatan manusia. Kedua, kesan kepada bangunan dan infrastruktur. Yang ketiga, kesan kepada tumbuhan dan haiwan. Dan yang keempat, kesan pencemaran udara kepada iklim bumi. Okey, yang pertama kita ingin bincangkan tentang kesan pencemaran terhadap kesihatan manusia. Okey, pertama sekali, pencemaran ini boleh menyebabkan masalah pernafasan. Pernafasan kita boleh menyebabkan paru-paru kita rosak. Contoh bahan pencemar dia adalah asap, jelaga, sulfur dioksida, zarah asbestos dan sebagainya. Yang kedua, karbon monoksida yang boleh menyebabkan kita rasa sakit kepala dan boleh membawa maut. Terdapat beberapa kes di Malaysia yang melibatkan keracunan gas karbon monoksida ini. Seterusnya, zarah plumbing yang ada pada setengah bahan pencemar juga boleh menyebabkan kerencatan akal kepada kanak-kanak dan juga bayi. Okey, kesan yang kedua ialah kesan pencemaran terhadap bangunan dan infrastruktur. Pertama, habuk dan jelaga. Kita tahulah habuk ni semua akan mengotorkan bangunan. So, bangunan, rumah semua akan kotorlah disebabkan oleh habuk dan juga jelaga ini. Yang kedua, hujan asid. Hujan asid ni berlaku disebabkan oleh gas-gas beresid yang dibebaskan ke atmosfera. So, hujan asid ini dia akan mengakis struktur konkrit dan batu kapur, menyebabkan makin tak cantik lah. Dan dalam masa yang sama, hujan asid juga akan mempercepat pengaratan besi. Okey, selain daripada manusia, tumbuhan dan haiwan juga akan menerima kesan buruk akibat daripada pencemaran ini. Antara lain, hujan asid boleh menyebabkan tanah beresid, dan bila tanah beresid, dia kurang suburlah untuk penanaman tanaman. Yang kedua, hujan asid ini boleh menyebabkan sumber air beresid, kolam, takungan air, tasik dan sebagainya. Dan keadaan yang beresid ini akan mengancam hidupan akuatik, baik ikan, tumbuhan akuatik dan sebagainya. Seterusnya, asap dan juga jerebu juga boleh mengurangkan cahaya matahari, dan apabila cahaya matahari berkurang, proses fotosintesis oleh tumbuhan juga akan terencat.
Okey, yang terakhir sekali bila bincangkan tentang kesan pencemaran ini adalah kesan pencemaran terhadap iklim bumi. Iklim ni kita bincangkan tentang cuaca di peringkat yang lebih besarlah, di peringkat serantau, di peringkat global dan sebagainya. So, apa kesan-kesan pencemaran terhadap iklim bumi? Pertama, pembakaran boleh menyebabkan jerebu. Kita tahu tiap-tiap tahun kita berhadapan dengan masalah jerebu akibat kebakaran hutan, baik di negara jiran ataupun di negara kita sendiri. Yang kedua, karbon dioksida akan menyebabkan kesan rumah hijau ataupun pemanasan global. Yang mana karbon dioksida ni akan menyebabkan suhu global bumi meningkat tahun demi tahun, dan pemanasan global akan menyebabkan beberapa isu lain seperti perubahan cuaca, pencairan ais di kutub dan sebagainya. Yang ketiga, gas chlorofluorocarbon ataupun CFC yang dihasilkan oleh aerosol, ada setengah peti sejuk, pendingin hawa dan sebagainya, akan menipiskan lapisan ozon. Dan gas berasid yang dibebaskan ke udara boleh menyebabkan hujan. Okey, so kita dah lihat berkenaan dengan kesan pencemaran udara. So, bagaimana caranya untuk kita elakkan atau mencegahlah pencemaran udara ini daripada berlaku. So, ada 3 cara yang paling utama, iaitu melalui undang-undang, melalui pendidikan dan juga melalui penggunaan sains dan teknologi. Okey, dari segi undang-undang kita kenakan denda lah kepada pesalah-pesalah yang menyebabkan kerosakan pencemaran udara dan sebagainya. Kita boleh kenakan compound, kita boleh kenakan saman dan sebagainya kepada mereka ini supaya segala kerosakan yang dilakukan tidak berlaku dan tidak berulang. Dan kita boleh buat langkah yang drastik untuk tidak membenarkan kilang dibangunkan berdekatan dengan kawasan perumahan. Sebab apa? Kilang ni menghasilkan bahan pencemar udara. So, bahan pencemar udara ini boleh menyebabkan kerosakan dan kualiti udara di kawasan perumahan tercemar. Macam kalau dekat dengan area saya ni di Pasir Gudang lah, pencemaran berlaku dengan begitu teruk di kawasan perumahan di pusat bandar Pasir Gudang. Yang kedua, melalui pendidikan. Okey, kita boleh mengadakan pendidikan bermula di sekolah. Kita boleh terapkan nilai murni, bagaimana untuk menjaga udara supaya tidak tercemar dan sebagainya. Dan kita boleh jalankan pelbagai program dan kempen seperti jangan bakar sampah secara terbuka dan sebagainya untuk memastikan orang ramai tidak mencemarkan udara. Kaedah yang ketiga ialah melalui penggunaan sains dan teknologi. So, kita aplikasikan perkembangan sains dan teknologi ini untuk mengelakkan pencemaran udara. Antara lain, kita gunakan teknologi-teknologi baru seperti penggunaan HCFC bagi menggantikan CFC. So, kita taklah menghasilkan CFC yang boleh menyebabkan penipisan lapisan ozon. Ataupun yang kedua, kita boleh gunakan kenderaan hybrid. Hybrid ni dia menggunakan kedua-dua bahan api fosil dan juga elektrik, yang mana dia akan menyebabkan pengurangan penghasilan gas-gas yang mencemarkan udara. Dan kita juga boleh menggunakan enjin-enjin kenderaan yang baru yang lebih efisien. So, bila penggunaan yang lebih efisien ditambah dengan menggunakan teknologi seperti penukar bermangkin dan sebagainya, ia akan sekaligus dapat mengurangkan penghasilan bahan pencemar yang boleh mencemarkan udara. Okey, itulah dia tadi berkenaan dengan pencemaran udara. Kita dah lihat apakah bahan pencemar, dari mana datangnya, apakah kesannya dan bagaimana untuk mengelakkan pencemaran udara. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran online akan datang. Assalamualaikum dan jumpa lagi.